Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah subjek Bahasa dan Masyarakat Dr. Julaina binti Nopia. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan cadangan pendidikan kami yang bertajuk Kecendekiaan Melayu dalam Hikayat Bakhtiar. Baiklah, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya Nur Salwani binti Jairani, matrik nombor 1916484 dan saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Baiklah, menurut Siti Mariani SM Omar pada tahun 2022, manuskrip Melayu ini merupakan hasil karya-karya yang bertulis tangan, terutama sekali dalam tulisan Jawi yang dihasilkan selewat-lewatnya pada akhir abad ke-15. Manuskrip Melayu ini banyak membincangkan pelbagai topik kehidupan orang Melayu sejak abad ke-15 lagi. Manuskrip Melayu ini juga dapat merangsang pemikiran pembacanya melalui bahasanya yang menarik, susunan ayatnya yang indah, nada dan iramanya yang mempesonakan dan juga syarat dengan pelbagai isi penceritaan. Oleh itu, salah satu manuskrip Melayu lama yang telah menjadi perhatian para pekaji iaitu Hikayat Bakhtiar hasil karya oleh Iskandar. Hikayat ini menceritakan tentang kisah seorang pemuda bernama Bakhtiar yang telah difitnah akibat perasaan iri hati oleh orang lain. Sepanjang beliau menjalani hukuman 17 hari di dalam penjara, beliau telah menceritakan 4 kisah teladan kepada raja beliau untuk menerbitkan rasa insaf dan juga menunjukkan bahawa beliau tidak bersalah. Lantaran itu, kajian ini dijalankan untuk mengkaji kecendekiaan Melayu melalui Hikayat Bakhtiar sebagai khazanah ilmu pengetahuan. Baiklah, itu sahaja daripada saya mengenai pengenalan kecendekiaan Melayu dalam Hikayat Bakhtiar. Saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamimi binti Suhaimi akan meneruskan pembentangan ini dengan membentangkan tentang permasalahan kajian. Jadi baiklah, manuskrip Melayu ini merupakan bukti peninggalan masyarakat Melayu terdahulu dalam usaha mereka untuk menceritakan tentang budaya kehidupan masyarakat lampau melalui penulisan. Jadi kajian ini telah tertumpu kepada sebuah manuskrip lama bertajuk Hikayat Bakhtiar. Catatan manuskrip Hikayat Bakhtiar ini jelas menunjukkan kekreatifan penulis dalam beliau menyampaikan idea dan pemikiran melalui penceritaan. Jadi oleh itu kajian ini dijalankan khusus untuk pengkaji melihat sejauh mana falsafah dan pemikiran yang dibawakan dalam Hikayat Bakhtiar ini sebagai sebuah khazanah kearifan tempatan bangsa Melayu. Selain itu, penulisan dan penceritaan manuskrip Melayu ni sebenarnya sangat menarik jika dihayati. Namun, keunikan bahasa dan tulisan yang digunakan telah menjadi penghalang dalam memupuk generasi kini dalam menelaah bahan bacaan lama ini. Jadi, oleh hal yang demikian, pelbagai langkah sebenarnya perlu diambil bagi menyebarluaskan lagi penggunaan manuskrip sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dan akhir sekali, khazanah manuskrip Melayu ni sememangnya sangat tinggi nilai estetikanya. Hal ini kerana ia menyimpan pelbagai petua dan ilmu kearifan tentang aspek kehidupan sejak zaman berzaman. Namun begitu, menurut Awang Serian 2019, masih sangat kurangnya analisis kandungan yang dilakukan terhadap manuskrip-manuskrip tersebut. Sehingga manuskrip Melayu lama ni lebih dihargai sebagai artifak dan tinggalan barang lama. Jadi oleh itu, para sarjana ni sepatutnya berasa bertanggungjawab dalam memperbanyak kajian berkaitan manuskrip Melayu agar dapat memberi manfaat kepada generasi akan datang. Jadi setakat itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya Ismahani binti Harudin, nombor matrik 1914588 akan meneruskan pembentangan dengan membentangkan objektif kajian. Untuk makluman, terdapat dua objektif pelaksanaan kajian ini, di mana yang pertama adalah untuk mengkaji falsafah dan pemikiran yang dibawakan dalam penulisan Hikayat Bakhtiar sebagai khazanah kearifan tempatan bangsa Melayu. Dan objektif yang kedua pula adalah untuk menganalisis langkah-langkah yang perlu diambil bagi menyebarluaskan penggunaan manuskrip sebagai sumber ilmu pengetahuan. Seterusnya adalah metodologi kajian. Kajian ini menggunakan reka bentuk kualitatif sepenuhnya. Kaedah yang digunakan pula berfokus kepada kaedah analisis dokumen berdasarkan kajian perpustakaan. Menggunakan kaedah ini, kandungan manuskrip akan dianalisis sambil disokong oleh bahan sekunder seperti jurnal, artikel dan keratan akhbar yang berkaitan bagi mengkaji falsafah dan pemikiran yang terdapat dalam penulisan Hikayat Bakhtiar. Dan rujukan bahan kajian yang berfokus kepada langkah-langkah bagi menyebarluaskan penggunaan manuskrip sebagai sumber ilmu pengetahuan juga akan dianalisis bagi memenuhi objektif kajian yang kedua. Dokumen-dokumen ini secara ringkasnya akan diakses menggunakan kemudahan internet dan laman Google Scholar sebagai medium pencari maklumat yang utama. Dan dari segi penganalisisan data-data kajian ini kemudiannya akan disusun dan disesuaikan dalam bentuk yang mudah difahami bagi memastikan maklumat dapat disampaikan secara efektif. Sekian sahaja daripada saya akan menyerahkan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih rakan pembentang. Saya Nur Fatihah Fatimah binti Badarun bernama matrik 1918244 akan menghuraikan kepentingan kajian. Menurut Masyitah Sulaiman dan rakan-rakan pada 2021, manuskrip Melayu adalah warisan kearifan tempatan yang sangat bernilai kerana tahap nilainya itu diukur melalui isi kandungannya, pengarang dan juga usia manuskrip berkenaan. Setiap manuskrip ini memberi gambaran kepada kehidupan masyarakat, teknologi serta pengetahuan ketika ia ditulis. Oleh itu, Hikayat Bakhtiar dipilih sebagai pokok utama kajian ini untuk memberi kefahaman kepada pembaca tentang pemikiran penulis yang mendedahkan nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat yang kita tahu masyarakat pada zaman dulu dan kini terdiri daripada pelbagai lapisan status sosial serta pandangan yang menyeluruh berkaitan dengan kepercayaan ataupun agama, perundangan, kesenian dan juga aspek-aspek lain dalam peradaban bangsa. Kedua, kajian ini akan memperincikan secara mendalam mesej didaktik ataupun mesej-mesej pengajaran daripada penulis karya yang bertujuan untuk mengajar khalayak tentang kepentingan elemen keadilan, tanggungjawab dan juga padahnya sifat iri hati. Unsur-unsur pengajaran ini perlu ditonjolkan kepada generasi muda untuk diteladani. Hal ini dikatakan demikian kerana merujuk kepada situasi sekarang. Kita lihat ada perebutan kuasa, kerutuhan akhlak dan juga keganasan, seolah-olah perkara ini menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan hari ini. Oleh itu, pengkaji memilih Hikayat Bakhtiar ini untuk memainkan peranan sebagai panduan untuk menegakkan kembali akhlak dan juga budaya Melayu dalam kehidupan modernisasi. Terakhir, kajian ini dibentangkan untuk memberi manfaat kepada pengkaji yang akan pengkaji pada masa akan datang serta menjadi titik tolak kepada penambahan khazanah kajian yang berkaitan dengan karya klasik terutamanya manuskrip yang bertemakan keagamaan dan juga kehidupan bangsa Melayu. Natijahnya, masyarakat moden dapat mengenali karya-karya tempatan serta mendalami nilai-nilai estetika sesebuah penulisan tersebut.
Baiklah, beralih pula kepada penutup kajian. Kesimpulannya, manuskrip Melayu memperlihatkan pengetahuan dan juga kearifan pemikir tempatan yang bersumberkan ilmu pengetahuan, pengalaman dan juga interaksi masyarakat Melayu. Manakala, usaha-usaha untuk mengangkat manuskrip ini akan menyumbang kepada peradaban Melayu dan juga sejagat, serta menjadi titik permulaan untuk mengembangkan kajian hikayat lama pada masa akan datang. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.